saya ambil contoh apa yang berlaku lah sebab saya exercise benda ni. Saya cerita melalui pengalaman PKP. Bila kita kena PKP, lockdown, saya ingat bulan 3 kan doktor? Betul. Kita masa tu terkapai-kapai bila KPT kata kita tak boleh masuk U. Student tak boleh, kita tak boleh ada face to face. Masa tu dah macam pelajar kita dan kita sendiri tidak bersedia melalui sepenuhnya secara dalam talian. Kita bukan kata kita tak ada facilities. Facilities tu yes, universiti dah ada. Macam saya bagi contoh UMS, kita memang dah ada platform yang kita panggil Smart V3. Which is kita boleh upload nota dan pelajar boleh download bila-bila masa mereka nak. Tapi sebab terlalu selesa dengan face to face dan perkara itu bukan satu kewajipan untuk pelajar dan pensyarah, kita macam terleka. Jadi banyak ilmu-ilmu sepatutnya yang kita ada untuk bantu PDP kita. Pada saya lah, macam saya sendiri doktor, saya mengaku saya terleka. Jadi PKP ni sebenarnya ruang untuk saya mempelajari dan menambah pengetahuan in term of media teknologi. Platform universiti dah sediakan, saya sebagai content provider dalam sudut ini perlu melengkapkan diri saya untuk memastikan pelajar saya faham apa yang saya nak sampaikan. Okey, media teknologi bunyinya sangat menarik teknologi sebab kita dah ada konon-kononnya apa doktor, data raya dan segala macam. Tapi in reality di universiti, saya bagi dalam konteks Sabah, saya duduk di ibu negeri Sabah, bandar raya, end up internet facilities sometimes tak ada. Kita ada 4G dekat telefon letak tapi signal tak ada. Itu memang sangat mendukacitakan struggle. Saya rasa macam bila internet tak ada tu macam kita dah tak tahu nak buat apa. Jadi dari sana PDP terpaksa dirombak sebab fully online. Macam mana nak hadirkan pelajar untuk bersama-sama kita, saya rasa itu perkara yang sangat berat pada awalnya sebab pelajar tak biasa dan ada pelajar saya yang terpaksa keluar. Rasanya ramai dalam ni dengar bagaimana ada pelajar di MS panjat pokok doktor, itu bukan rekaan real. Memang. Ya doktor. Ya, rumah saya itu memang yang ada di kawasan pedalaman. Saya cerita rumah saya 10 km daripada bandar KK. Saya duduk apartmen, internet hanya boleh akses di ruang dapur rumah saya. Dia ada certain point sahaja. Jadi kadang-kadang bila internet lost, student dah terkapai-kapai, mana lecturer tak ada. Student jadi yang dekat dalam virtual room tu. Jadi kita akan call lah dia punya ketua kelas, sekejap saya lari pergi cari line. Itu situasi yang biasa berlaku. Jadi memang teknologi ada tapi saya rasa mungkinlah masanya pihak-pihak berwajib, saya tak nak menyalahkan sesiapa, mungkin pembuat dasar melihat benda ini hanya dari sudut konteks lokasi. Okey, bandaraya tip-top. Tapi dia kena juga melihat, saya bukan kata di pinggir bandar, saya duduk dalam kawasan bandar, mungkin blind spot lah pada saya doktor. Facilities tu perlu dilihat semula dan pembuat dasar rasanya perlu turun ke lapangan, bukan setakat duduk ke atas kerusi dengar sahaja data yang dibentangkan oleh penyelidik. Again, saya tak salahkan siapa-siapa doktor, bercakap berdasarkan pengalaman. Memang kalau pelajar saya memanglah kadang-kadang 2-3 hari tak ada line doktor. Jadi sampai satu tahap pada awal fasa PKP tu kita terpaksa rakam suara bagi di WhatsApp untuk pastikan ni pelajar hantar tugasan dan sebenarnya beban untuk kita marking assignment semua memang masa tu mentally sangat dicabar. Tapi alhamdulillah lah, sebab kalau doktor dengar benda yang tu memang itu adalah keadaan sebenar. Again, media teknologi ni memang saya rasa banyak membantu. Saya tidak melihat pandemik ni sebagai satu masalah. Saya melihat
sebagai peluang dan ruang untuk saya sebagai akademik, saya sebagai penyelidik meninjau, meneroka benda-benda yang saya boleh kongsi. Sebab pelajar kita ni doktor macam, yelah saya lahir tahun 74, gap tu terlampau besar. Pelajar sekarang saya rasa 5 minit tak tengok telefon, dia rasa dia dah bukan dalam dunia dia doktor. Sebab dia hidup dalam dunia digital. Jadi saya rasa itu cabaran kita lah. Perkongsian itu saya rasa penting, dan again media teknologi in term of kita bercakap PDP, memang kadang-kadang pelajar terkedepan, tetapi saya suka nak petik doktor cakap, kita as a content provider ada sensitivity yang sebenarnya kita telah tanpa sedar langgar. Itu yang saya melihat dari sudut pembangunan modal insan bila intercultural communication ini masuk dalam ruang lingkup pelajar, dan saya rasa pelajar komunikasi kita beruntung sebab saya melihat dalam keadaan pandemik ini bagaimana manusia out of control dari sudut emosi, terutama bila banyak sangat perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya keluar. Saya merujuk kepada apa yang terjadi di UMS. Kami ada platform Facebook yang pelajar boleh cakap apa sahaja, nama dia tak akan di appear di Facebook, dan ada banyak sangat perkataan-perkataan yang saya rasa dari sudut mentally kita semua tertekan dan sesuatu harus dilakukan. Dan alhamdulillah bila saya cuba berbincang dengan pelajar komunikasi ya doktor, sebab bidang kita komunikasi kan, bagaimana kita melatih pelajar asas komunikasi, proses komunikasi itu mereka faham, dan alhamdulillah mereka boleh lagi saya rasa mengawal emosi dengan tidak meluahkan perkataan-perkataan yang saya tak tahulah, sebab saya ni ambil PhD di pengajian Melayu doktor. Jadi mungkin apa tu kemelayuan itu terlampau banyak pada saya, mungkin pada orang perkataan quote unquote lah doktor ya. Bodoh itu adalah sesuatu perkataan yang biasa dan tidak langsung sensitif pada mereka, tapi pada saya perkataan itu sebenarnya sangat menyentuh hati saya. Pada saya manusia itu sama, kita diberikan akal, jangan melihat kekurangan sebab setiap orang ada kelebihan. Maka sebab itulah kita ini dilahirkan, diberikan ruang dan peluang. Again dalam konteks media teknologi, saya ambil contoh yang semester lepas, kita ada kursus penyuntingan. Di mana pelajar perlu membuat suntingan berita dan rencana dan menghasilkan akhbar mereka sendiri. Dia ada group work, bagaimana mereka perlu dalam keadaan PKP dapatkan berita. Dan bagaimana mereka perlu memastikan berita itu, saya kira hampir tepatlah sebab again macam kita orang media kan, bila kita jadi gatekeeper kan doktor, kita akan cuba menggambarkan kebaikan-kebaikan, bukanlah kita nak nak cuba tak nak reveal kebenaran, tapi ada perkara-perkara bila kita terikat dengan peraturan, benda-benda inilah yang pelajar tu, okey. Di mana media teknologi ni pelajar gunakan sebab bila dekat luar kita kena fikirkan, saya rasa dalam konteks Semenanjung tidak sesukar pelajar Sabah di mana mereka kadang-kadang kena ikat perut. Ada yang terpaksa bekerja doktor, ada ibu atau bapa yang dibuang kerja sepanjang tempoh pandemik, okey. Dan mungkin saya boleh share, anda mungkin tidak pernah merasakan, pelajar di UKM terutamanya mungkin tak pernah merasakan duduk dalam rumah ada 2 bilik dikongsi dengan 15 orang ahli keluarga. Okey, bagaimana keadaan itu berlaku doktor, itu yang pelajar saya alami, dan hampir ada kes pelajar dirogol oleh ahli keluarga dalam pandemik. Dia sebenarnya banyak isu emosi lah doktor. Jadi sebenarnya kami ni dekat sini, macam saya bercakap dari pengalaman saya bagaimana pelajar tak kira siang malam pukul 2-3 pagi mesej, doktor minta tolong boleh, nak makan pun tak ada duit. Jadi benda-benda tu doktor sangat
sangat apa menduka citakan kita lah. Kita ingat kita dekat Semenanjung dengan orang asli, tapi ini in real life pelajar yang masuk universiti. Bagaimana duit pinjaman PTPTN sebahagiannya digunakan untuk keperluan adik-beradik yang lain untuk pergi bersekolah. Itu saya boleh kongsikan dan saya rasa pelajar UKM insya-Allah sangat bertuah, tidak macam pelajar di UMS. Again, balik kepada saya punya yang media teknologi tu doktor. Okay. Jadi kita menggunakan platform cloud computing sebab cloud free. Yes, dia free, tak perlu bayar. Sebab sekarang ni pelajar yang penting dia nak free, lepas tu internet akses yang sangat minimal, 3G boleh apply dan mereka hanya gunakan kadang-kadang handphone sahaja doktor untuk menulis berita dan menulis rencana dan buat editing. Dia ambillah gambar dan edit, dia hantar dan kita sediakan rangka kerja yang sangat fleksibel. Again doktor, ini sebenarnya masa kita lah, dah tak ada me time masa tu. Okay, mereka buat kerja ikut masa, ikut kesesuaian mereka dan mereka alhamdulillah berjaya menghasilkan satu saya kira projek akhir lah penulisan mereka. Kita guide sahaja, pensyarah sebagai facilitator, jadi dihasilkan penerbitan akhbar dalam bentuk PDF. Pada masa yang sama dia embedded dengan YouTube. Jadi dan kemudiannya saya bantu untuk registerkan dia. Kita ada EISBN, alhamdulillah, dan saya rasa itu adalah hasil kerja pelajar yang kita perlu iktiraf. Mungkin itu sebagai pencetus kepada mereka untuk buat dengan lebih banyak. Dan saya rasa kreatif konten tu doktor, mungkin pelajar kita sebenarnya secara tak sedar mereka dah buat. Jadi bila dah buat konten tu, mungkin lepas ni next step dia adalah kita boleh buat pendaftaran. Even extract yang kita hantar ke persidangan pun boleh kita buat copyright, harga RM50 je. Saya pun bila pergi kursus baru tahu doktor, rupanya kita boleh daftar saja supaya idea kita itu tidak dicuri. Sebab yelah, kadang-kadang kita bagi idea bersembang macam ni orang lain dan kita akan rasa itu idea aku. Macam ramai pelajar saya doktor, dia kata doktor tu idea saya, kenapa orang ni ambil. Jadi benda-benda macam tu untuk mengelakkan kita tak tanggung emosi yang berlebihan. Jadi ada step yang mungkin pelajar lepas ni boleh explore, yang mereka boleh daftar hasil kerja mereka, even poster pun, untuk pastikan perkara itu benefit kepada mereka. Itu saya kira perkongsian daripada pengalaman saya lah doktor. Mungkin boleh daripada sana pelajar boleh dapat idea untuk kembangkan sebagai salah satu penulisan mereka. Baik, okey. Terima kasih banyak Dr. Nurhuda Saleh atas perkongsian tadi dari UMS. Dan sebenarnya saya, kalau tak salah saya lah, kita semasa PKP ni banyak perkara-perkara yang sebenarnya yang kita tak jangka, dan suddenly dia datang, dan masa itulah baru kita nampak bahawa sebenarnya media teknologi platform dengan konten kreatif ini sebenarnya dia sangat bergabung, related. Dia sangat related, yang mana kadang-kadang kita terfikir tentang hanya teknologi itu yang mengawal media, tapi sebetulnya konten yang baik itu sebenarnya boleh dibawa sehingga ke peringkat yang lebih baik dengan pelbagai cara. Tidak semestinya bila media teknologi itu terhad, sesuatu konten itu tidak boleh dikeluarkan. Contoh macam kita tengok apa yang berlaku pada industri filem, terutamanya bila kita melihat Mae Tote, satu filem yang boom, dan dia telah boom. Cuma masa mula-mula dia buat pitching kepada Finas tak ambil pun sebenarnya untuk diberi dana untuk menghasilkan sebuah filem, tapi dia menggunakan dia punya konten, kreatif konten dia, dengan dia membuat filem pendek-pendek
filem klip-klip pendek untuk orang kenal tentang Mak Entote dan akhirnya dia boleh menerbitkan sebuah filem. Jadi itu antara perkara yang boleh kita jadikan asas bahawa semestinya kalau kita ada konten tapi kita tak ada support, kita akan mati macam tu aja. Dan terutamanya bagi pelajar, mereka sebenarnya ada ruang yang sangat luas yang mana sentiasa ada saja peluang kepada mereka untuk terus maju dalam konteks industri media dan seharusnya mereka dapatkan sedikitlah ruang daripada mungkin orang yang berpengalaman untuk berbincang tentang bagaimana cara mereka untuk mereka promote diri mereka dan konten mereka. Dan saya ingat di sini kita ada Profesor Dr. Siti Zubaidah Umar, betul tak? Selamat datang Prof. Ke orang lain? Ya, saya. Ya, Prof. Terima kasih Prof kerana join kami dalam saya just nak, saya pun dah lama tak jumpa Prof. InsyaAllah dengan adanya platform ini kita dapatlah bersemuka Prof. Saya nak minta sedikit mungkin pandangan daripada Prof lah. Mungkin hari ini Prof mungkin boleh bincang bersama-sama kita kat sini tentang macam mana sebenarnya teknologi media ini dia dah macam jadi satu macam dah macam makanan ruji dah pun. Dah macam setiap orang dah bercakap tentang benda tu hari-hari. Dan kita di komunikasi ini sebenarnya kita ada advantage dan disadvantage, saya ingat. Sebab advantage dia adalah kerana kita berada dalam media teknologi dan disadvantage dia adalah kerana semua orang akan expect kita itu satu level yang mesti lebih tinggi daripada level orang yang bukan dalam area komunikasi. Mungkin Prof boleh bincang sedikit dengan kami pada pagi ini Prof. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebab saya masuk lewat sikit tadi sebab ada kelas dekat tadi. Jadi saya pun in the midst of masuk lambat tu kira-kira jugalah apa intipati perbincangan tadi yang boleh saya kongsikan bersama kan. Ya, betul. So saya lihat media komunikasi teknologi ni is my field, bidang saya. Tapi not so much towards broadcasting ataupun content broadcasting, tapi saya lebih kepada penggunaan media komunikasi ni. Kajian-kajian lalu pun banyak pada belia kan, remaja dan lebih kepada community penggunaan. Apa yang saya boleh share di sini based on research saya dan juga experience saya berkaitan dengan penggunaan teknologi ni, especially pada belia lah ya, ni yang muda-muda ni kan. Saya lebih melihat kepada, orang kata saya ni lebih pada positive side lah, yang maknanya kita benefit yang kita cuba dapat hasilkan daripada penggunaan media tu. Sebab kalau kita lihat media tu ada pro and cons dia, semua teknologi apa-apa saja yang kita gunakan tu ada pro and cons-nya. Tapi dengan kebijaksanaan yang Allah bagikan kepada kita, ada international student sini ke? Is there any international student in this group? So, takut dia tak tahu bahasa Melayu. Saya ingat ada. Saya dah check. Tak ada ya? Tadi cakap bahasa Melayu. Kalau ada, kena cakap bahasa Inggeris. Is there any international group ya? Okay, saya lihat lebih pada positif lah. Maknanya the challenge that you are facing with the use of ICT, what you can benefit, apa yang boleh benefit daripada teknologi ni. Kalau kita lihat yang belia ni dia lebih ke depan banding dengan saya ni lah ya. Kita ni sebab dia ni selalu with teknologi. Kalau kita lihat lebih daripada 24 jam, 24 hours dengan teknologi. Tidur pun dengan teknologi kan. Kalau boleh ada 25 jam dengan teknologi kan. Jadi di situ kita lihat kepada what you can benefit. Apa yang boleh teknologi tu bawa kepada you punya self development. Ya. Untuk especially kalau you dalam konteks belajar ni in your education ataupun in your career, what the technology can contribute to your self development. Itu yang kita my focus sekarang. Sebab apa? Ada pelajar saya yang susah, background dia pun tak berapa sangat, but then he know how to manage the use of technology. He know what are the things that dia boleh gunakan teknologi itu untuk push dia, untuk spike dia, untuk lebih cemerlang.
contohnya kalau dalam kalau kemasukan dalam education ni dari segi pembuatan assignment sama ada assignment pensyarah tu bagi macam-macam lah. Saya pernah bagi dalam kelas saya media teknologi, saya bagi student tu satu assignment to create, maknanya bagaimana you nak educate the society about mungkin cyber security kan. So they come up with all sort of ideas, ya. Mana kalau kita bagi mereka freedom untuk be creative, they can come up with all sorts of idea, all sorts of application yang jadi saya belajar dari diorang ni macam-macam aplikasi yang digunakan yang diintegrate dalam persembahan assignment itu untuk educate the society, especially the young people, untuk berkaitan dengan penggunaan teknologi ini. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa saya tidak menyuruh mereka saya bagi mereka freedom untuk membuat tugasan tersebut. Dari sini kita dapat lihat usaha pelajar itu untuk memperbaiki diri dia dalam bentuk tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Maknanya di situ sama ada dia memperbaiki cara konten dia memperbaiki, dan at the same time dia membuat networking dengan content provider yang lain. Dia ada usaha di situ dia buat networking dengan content provider yang lain supaya input yang dia hasilkan nanti sebaik, dan at the same time dia juga mempromosikan diri dia. Maknanya dia boleh go beyond than that. Jadi di situ saya ada seorang pelajar saya ni, based on assignment dia ni, dia boleh buat networking dengan content provider di luar negara. Jadi saya tengok situ maknanya dia opportunity pada dia untuk networking. Ada juga student saya yang melalui teknologi yang dia dapat tu, apa yang kita ajar, dia boleh publish daripada sampai ke tahap Q1 dan dia dapat grant daripada luar negara. Contoh dia, macam saya dapat grant dengan Qualcomm ni yang Qualcomm contohnya. Dia bukan kita cari, dia datang sini kepada kita based on apa yang kita provide dengan melalui content yang kita publish dalam media ni. Jadi perkara macam tu, kalau kita lihat kepada kemudahan teknologi yang diberikan kepada kita tu, maknanya pelajar ni boleh go beyond that expectation. Kadang-kadang kita ni duduk dalam budaya Malaysia ni, sometimes we do not see our potential. Kita tak nampak potensi diri kita. Sebab apa? Kita hidup dalam budaya Malaysia dengan budaya yang tertentu. Jadi kita tak nampak potensi kita. Orang luar nampak. Jadi di situ bila kita mencuba sesuatu dengan atas tiket sebagai pelajar, jadi kalau dah buat salah, kalau ada kesilapan itu dimaafkan sebab tiket belajar, dimaafkan. Macamlah kita ni lainlah sikit kan. Macam doktor-doktor ni dah dianugerahkan ni, bila buat salah tu macam adalah sikit ya. Tapi di situ sebab atas pelajar, bila you buat salah dimaafkan ya. Jadi it's good for you to explore as much as you can. Explore as much as you can melalui teknologi itu, dan you tak tahu. There are so many people who are interested in your work. Ramai, and then you will get networking situ kan. Saya sendiri pun terlibat nanti, dapat banyak networking, dapat banyak recognition. People start to email you, people start to send, would like to do some connection with you. Kalau dari segi kerja you, kadang-kadang bila you menghasilkan sesuatu, mereka melihat dari segi ketelitian kerja itu, dia meletakkan satu kepercayaan di situ. The work itself speak by itself. Your work itself speak by itself. Maknanya kerja yang you hasilkan itu menceritakan sesuatu berkaitan dengan kepribadian you. Itu sebabnya kalau buat satu kerja itu kena berhati-hati. Social media ni is very broad. Orang bila dia melihat kerja kita itu, ketelitian kerja kita itu, mereka meletakkan satu kepercayaan dan standard pada anda. You are building your own standard by your work, through your work. Maknanya situ apa yang anda hasilkan, itulah anda. Jadi di situ ketelitian tu dan ketelitian dalam menghasilkan sesuatu itu, dan banyak information yang anda cari dan anda masukkan dalam itu, walaupun dalam 3 minit ke 1 minit ke, tapi yang anda hasilkan itu is a reflection of yourself.
Because media ni dia memberi peluang yang banyak. Of course, if you are looking at the negative side tu, mana-mana pun ada. Don't put so much effort on the negative side. Put so much effort on the positive, the future that you will be facing nanti. Because kalau you lihat kepada negativity, nanti toxic ni dia akan merendahkan dia punya self motivation. Benda-benda tu is part of life. Maknanya is part of your throughout your journey. You akan dapat benda-benda tu, tapi jangan ambil sangat benda-benda tu. Move forward, lihat kepada future tu lagi banyak lagi yang opportunity that you will be facing, yang akan anda enjoy life tu, yang lebih pada dan ramai yang orang yang lebih suka berkawan dengan anda, collaborate dengan anda. If you are very positive, ceria, so many people would like to join you, and this media platform is one of the avenue for you to show your talent, prove that you are value, you are worth to yourself and worth to the others. And then itu dia banyak perkara lah yang based on my experience, not only in supervising students, teaching students, but also in collaborating, networking with local and international student, international collaboration. Semuanya yang saya lihat ialah mereka melihat kepada kesungguhan kita dan juga attitude kita, self motivation kita. Macam saya buat collaboration dengan international, dia melihat kita punya kesungguhan, kesungguhan dan sikap positif kita dalam meraihkan ataupun melakukan kerjasama dengan orang lain. That matters to them. Itu yang mereka nak sebenarnya, untuk continue you punya collaboration melalui penggunaan teknologi. Teknologi ini membantu kita untuk mempercepatkan tindakan tersebut, action tersebut. So make use of the technology, especially the young generation have so many ideas. You punya banyak idea, creativity sangat tinggi. This is what apa yang saya alami ialah untuk saya yang dah hampir pencen ni, dah ketua dah pencen ni, is that to concentrate to the young generation, to give motivation to the young generation. These are the things that you bagi membuka pintu kepada mereka melihat in a world view yang inilah perspektif yang you boleh dapat. So future itu banyak luas lagi. Maknanya saya ni hanya memberi jalan dan push pelajar-pelajar dan juga rakan-rakan dan juga motivate mereka untuk move forward. Ramai juga yang datang ialah yang mengadu dan sebagainya kan, tapi we turn it into a positive, benda-benda tu turn it into positive so that they can wake up dan move forward. Dan banyak saya tengok yang young generation, they are very energetic, they are very banyak ideas, lot of ideas, very creative, sometimes demotivated. But then especially kalau ada yang macam jenis yang introvert, so the media is the avenue for you to untuk menyalurkan dia punya creativity you yang you don't know that akan ada ramai orang yang interested in your ideas. Itulah yang boleh saya kongsikan. Cuma Prof, dalam kesempatan ini Prof, izinkanlah saya sebenarnya untuk meminta sedikit lah mungkin pandangan daripada Prof, kerana Prof juga antara senior lecturers yang memang terlibat dalam research terutamanya yang melibatkan media dan teknologi. Sebab ramai student sebenarnya yang terutamanya undergraduate student lah Prof. Mereka sering tertanya-tanya sebenarnya bagaimana mereka hendak mengakademikkan sebenarnya research mereka ini bila dia melibatkan konten kreatif dan media teknologi. Sebab mereka macam masih lagi keliru antara media teknologi itu sebagai satu platform atau media teknologi itu boleh dijadikan sebagai thought atau asas kepada satu research terutamanya yang melibatkan communication ni. Mungkin Prof boleh bagi pencerahan sikitlah kepada mereka yang tengah duk struggle ni mungkin untuk nak develop research mereka lah, dan terutamanya yang melibatkan konteks media teknologi dan kreatif konten ni Prof. Mungkin Prof ada sedikit mungkin tips ke atau apa-apa key yang mungkin mereka boleh pegang lah kan.
saya cerita melalui pengalaman saya lah ya. Research ni sebenarnya ada banyak perspektif ya. Satu, academic research. Kalau if you talk about academic research, meaning that you tak boleh lari lah daripada prosedur step on academicnya research. Satu lagi, project research. Project research maknanya kalau ada yang grant, buat grant, bagi grant ya, dan sebagainya, itu linear sikit lah. Maknanya dia macam taklah strict as academic research. Sebab academic research tu, sebuah universiti tu ingin menganugerahkan anda master atau PhD, yang mana dalam penganugerahan tersebut anda perlu melalui proses yang very strict. Maknanya proses tu step by step tu kena follow, tak nak kena ikut. Itu akademiknya. Tapi kalau yang grant ni dan sebagainya ni, maknanya tak adalah strict macam buat PhD master tu, ada linear dia, ada kelonggaran dia ya. Macam ada grant tu melalui projek atau melalui jaringan industri, ataupun melalui projek yang biasa hands on ni, ada kelonggaran dia, tak se-strict akademik ya. Dan bila kita macam Dr. Saizan cakap, mungkin lebih kepada akademik. Kalau akademik tak nak kena ikut prosedur dia step by step supaya kita nak dianugerahkan, supaya research itu berbentuk scientific research ya. Dalam akademik juga ada juga jenis PhD yang berbentuk purely by research, ada juga PhD ataupun master by top courses ataupun by coursework. Kalau by top courses dan coursework ni dia linear sikit lah dari segi kaedah metodologi dia ya. Maknanya taklah strict dengan by research, fully research ni. Kalau fully research ni memang strict betul lah, kena ikut lah. Tak nak kena ikut sebab kita nak melatih pelajar itu untuk membuat penyelidikan secara bersistematik, betul-betul bersistematik, supaya di akhirnya nanti akan dianugerahkan bachelor ke, master ke dan PhD ya. Dan penyelidikan peringkat bachelor, master, PhD ni lain sikit ya, ada kategori lain sikit dia punya expectation dia. Saya rasa itu penyelia yang tahu expectation master, bachelor lain ya, master lain, PhD lain. Hanya penyelia dia tahu. Macam bachelor, yang buat bachelor tak adalah kita nak expect sampai tahap PhD kan. Jadi bachelor ni ada kelonggaran sikit. Cuma kalau nak pergi nak masukkan ke mengakademikkan research tersebut, dia lebih kepada falsafah, teoretikal lah ya. Teoretikal dia kena kuat ya, teoretikal dia kuat. Kita research ni sebenarnya ada yang boleh kita tak akademikkan, ada yang boleh kita kena akademikkan. Kalau kita kena akademikkan maknanya dari segi teoretikal, literature dan falsafah dia kena kuat lah ya. Tapi kalau kita tak mengakademikkan, kuranglah sikit literature dia dengan falsafah dia ya. Maknanya falsafah literature tu lebih kepada bagaimana kita mengolah, synthesize all the literature that we have, dan juga bagaimana how critical we are in analysing those information ataupun literature yang kita telah dapat tadi. Itu kena, maknanya banyak pemikiran lah dalam otak tu, kena ada lebih lah. Itu sebabnya orang yang dah ada buat research fully thesis ni, dia cara pemikiran dia lebih sikit ya, dia melihat tu banyak perspektif. Dia tidak melihat itu salah, tapi dia melihat itu dengan berbagai perspektif. Itu dia punya kelebihan dia ya. Itu kalau nak melihat kepada content wise pun sama ya. Content wise contohnya dalam broadcasting kita lebih kepada melihat, kalau kita melihat praktikal kan, broadcasting lebih pada praktikal, kita banyak aplikasi ya. Tapi kalau kita nak mengakademikkannya, kita lihat kepada falsafah dia, teoretikal dia, research dia tu. Dan kita lihat di sebalik dia tu macam mana, kita lihat pandangan orang lain macam mana. Maknanya kita lebih kepada topicalkan perkara yang isu yang kita nak lihat tu lah ya. Saya ada ramai juga student yang membuat pasal konten ni, tapi lebih sebab especially mereka yang dah lama bekerja dalam industri, dia nak menukarkan kepada falsafah tu memang agak sukar sikit ya. Dan dia memakan masa. Saya sendiri pun, saya pun dari industri kat dulu ya, bekerja lebih daripada 6 tahun. Jadi bila masuk tu memang otak tu dah berkarat ya. tapi maknanya kena hari-hari kena baca supaya kita nak masuk dalam sistem tu. Nak masuk dalam sistem tu dan baru dia boleh. Ya. Maknanya dia kena lalui jugalah proses tu, akademik tu. Sebab apa? Untuk dapat kejayaan ni tidak ada senang, tak ada perkara yang senang untuk dapat kejayaan. Untuk mendapat kejayaan, you kena ada proses uncomfortable. Kena melalui proses uncomfortable, proses kesusahan ke masalah ke, you have to face that one. Proses itulah yang mendewasakan you all, yang mendewasakan pemikiran dan sebagainya. There is no easy way to achieve a success.
Jadi do we have to go through that process, mana uncomfortable process, proses susah, proses apa, you have to go through in order to achieve success. Itulah maknanya kenalah student saya, memanglah student saya kadang-kadang, saya sendiri pun masuk PhD 6 bulan saya proposal tukar, kena tegur tukar kan. Actually sama lah student sekarang pun dia orang komplain nanti kata dia proposal selalu kena tukar. Nanti kena defend lagi kata dia. Sebenarnya bukan tukar sebenarnya, dia salah falsafah tu. Cumanya ubah suai, mantapkan dalam konten tu je, bukan tukar tajuk. Dalam tu mantapkan lagi. Maknanya apa dia nak kita mantap. Apa dia nak, bila supervisor suruh cari komen tu, cari sampai dapat. Bila supervisor suruh, bukan mengelupur lepas tukar, bukan. Bila supervisor komen, kita cari betul-betul apa sebenarnya dia nak. Kita memperkembangkan lagi, ya, bukan tukar. Saya nak experience bila supervisor tanya mengelupur tukar kan. Tukar tajuk bukan tukar tajuk semua tukar 100%. Tukar perkataan pun tukar konten. Bukan salah faham tu, bukan tukar tajuk. Kita tukar, maknanya kita in-depthkan lagi, perdalamkan lagi dalam konten tu yang dia nak tu. Itulah pandangan saya sedikit. Terima kasih Prof. Itu pandangan yang agak mungkin memberi ruang sedikitlah kepada pelajar terutamanya yang mana mereka pun mungkin ini baru lah bagi mereka dan apa yang lebih penting adalah mereka nampak konten kreatif tu mereka nampak. Tapi bila nak dikolaboratkan dengan teknologi media tu mereka macam sedikit keliru lah. Mungkin dia tak tahu macam mana nak mengakademikkan praktis yang mereka lakukan hari-hari. Berbalik kepada persoalan teknologi media dan kreatif konten ini, yang kita nampak senario hari ini dan mungkin akan lebih ketara nanti, iaitu kita nampak wujudnya ruang-ruang ataupun peluang-peluang pekerjaan yang baru, dan ruang-ruang pekerjaan ini nampaknya sangat established. Dan kalau ikut di sudut materialismnya atau di sudut pendapatan sumbernya sangat baik dan sangat hebat, dan sehingga kan pencipta karier ini pun masih lagi keliru untuk meletakkan karier ini, adakah ia sebagai pendapatan sampingan atau dia telah berupa karier kita panggil karier tetap, atau dia kita boleh jadikan satu karier khas. Selepas ini bila di peringkat sekolah, bila tanya nak kerja apa, dah boleh spesifikkan karier-karier ini sebagai kerja-kerja yang telah didaftarkan maksudnya. Antaranya adalah YouTuber. Dan saya lihat berdasarkan kepada apa senario semasa, platform media teknologi ini berserta dengan konten kreatif ini telah mencipta satu uniqueness, terutamanya yang melibatkan karier para remaja ni lah. Kebanyakan remaja hari ini mereka dah tukar karier. Mereka tak lagi berfikir tentang nak bekerja dengan secara fizikal ini, mereka lebih prefer untuk bekerja secara maya, yang mana mereka boleh menghasilkan kreatif konten dan mereka boleh mendapat pulangan yang agak lumayan. Apa komen Dr. Huda? Pelajar-pelajar di Sabah namanya lah, yang kita kata pelajar Sabah ni mereka mungkin teknologi mereka mungkin ke belakang sikit lah. Mungkin mereka juga ada bercerita atau mereka juga ada plan sesuatu, atau ada mereka punya definition sendiri tentang karier baru yang wujud dengan adanya kreatif konten ni. Ada apa-apa pandangan daripada Dr. Nohuda? Okay, Doktor. Assalamualaikum, Prof. Tak perasan Prof masuk tadi. Salam, tak apa. Okey. Ini perkongsian lah. Orang kerdil kalau nak bandingkan dengan Prof dengan Doktor, subhanallah, masya-Allah. Baru lagi bertatih ni Prof. Okey. Saya melihat
Okey, tak apa, teruskan Dr. Dawada. Macam mana tu? Okey. Saya melihat begini doktor, untuk konteks Sabah dia semangat mereka ni sangat kental. Ada satu pelajar di Sempurna doktor. Sempurna yang internetnya kadang-kadang macam minta nyawa lah kita panggil kan. Dia pelajar, dia baru sahaja habis praktikal tahun 2, semester 2. Sebenarnya daripada tahun pertama, semester 1, dia cuba buat bisnes yang gunakan media teknologi ni. Jadi apa yang dia buat, dia form satu syarikat yang harga RM2 je kan doktor untuk pendaftaran. Betul. Syarikat RM2 Dan dia, daftar yes, company. ya, gaji dia lebih tinggi daripada gaji pensyarah 45. Jadi doktor bayangkanlah. Mereka ini mungkin kita boleh, yelah bila doktor kata macam kita dulu masa saya sekolah, doktor tanya, cikgu tanya, dah besar nak jadi apa? Jadi cikgu lah, jadi doktor kan. Tapi sekarang ni saya rasa mungkinlah akan yang jawab media practitioner, mungkin kita boleh redefine media practitioner tu sebab masa kita dulu definisi dia berbeza daripada sekarang. Betul. Bila mereka dah menjadi sebahagian industri itu, mereka dah menyediakan peluang pekerjaan kepada rakan-rakan yang lain dan dia dapat projek pula doktor daripada cikgu ataupun dari pensyarah dia untuk buat poster, buat brochure, even running event untuk dia punya sekolah. Itu yang macam dalam masa dia jadi pelajar dan dia boleh ada pendapatan sampingan tanpa dia mengenepikan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya media teknologi ni dah mengubah landscape kita punya dari sudut pekerjaan, dan saya kira mungkin sebab kita pun masih lagi untuk dari sudut profesional, even wartawan pun saya tak pastilah, mungkin Prof boleh bagi pandangan untuk kita jadikan dia sebagai jawatan yang profesional. Tapi again ada pro and cons lah, banyak benda. Dalam konteks ini itu pelajar komunikasi, dan ada juga pelajar seni yang ambil grafik. Mereka ni walaupun tak ada syarikat dan macam Prof maklumkan tadi, dia engage dengan syarikat tu bagi projek dan mereka buat apps, buatkan apa-apa projek, even filem pendek dan menang pertandingan, tapi dia tak dapat apa-apalah sebab bila dia dibayar kan doktor kan. Jadi benda-benda ni yang saya nampak mungkinlah macam Prof kata bila kita macam kita ni tak nak explore diri kita sampai satu tahap kita dah tak boleh pergi mana-mana, macam kita lemas dalam laut. Kita kena cari juga sesuatu untuk kita selamatkan diri. Itulah yang berlaku di sini. Memang banyak contoh-contoh saya tengok pelajar lah, memang kebanyakannya pelajar yang susah, yang dia cuba sebenarnya dia buat tu bukan untuk suka-suka, dia buat untuk dia dapat duit untuk survive. Itu pada asalnya doktor. Itu yang boleh saya kongsi lah. Okey. Saya sebenarnya saya ada beberapa pengalaman yang saya lihat lah pelajar kita sekarang ni. Mereka ni sebenarnya mereka sangat global. Maksudnya mereka boleh buat link dengan adanya media teknologi ni, mereka boleh buat link sebagaimana yang Prof Siti cakap tadi. Mereka sebenarnya boleh link dengan mana-mana international company yang ada di luar sana sebab mereka mereka ada akses kepada benda itu tanpa perlu mengeluarkan apa-apa belanja. Maksudnya just mungkin guna email atau guna YouTube dia saja, atau guna apa-apa aja benda yang dia buat, production yang dia hasilkan, yang mana orang lain dari luar boleh lihat, dan orang dari luar itu yang mencari mereka. Bukan sahaja mereka perlu mencari collaborator dari luar, tapi collaborator itu juga akan berhubung dengan mereka. Jadi ini saya rasa peluang yang zaman kita dulu memang tak ada lah. Sebab kita dulu nak pergi ke international ni memang sangat susah lah.
nak kena pergi beli tiket flight lah kita dulu, tapi sekarang dah tak perlu. Jadi saya ingat mungkin ada pandangan daripada pelajar yang ada kat sini, mungkin Farhan, saudara Farhan ada Farhan? Saya doktor. Farhan, boleh Farhan mungkin ada sedikit experience mungkin dengan global kan, dengan UKM global ke mungkin ada. Boleh ceritakan kepada rakan-rakan mungkin apa sebenarnya peluang dalam apa bila adanya media teknologi ini dengan konten kreatif ni, sebenarnya pelajar dari sudut pandang pelajar sendiri sebenarnya pelajar boleh akses sesuatu dan pelajar boleh pergi jauh daripada apa yang mereka jangka kan. Mungkin Saudara Farhan mungkin ada sikit opinion atau apa? Alhamdulillah, saya pun baru juga join UKM Global ni. Semenjak saya lihat banyak bila saya tengok rakan-rakan saya, dia bila join Persatuan Global, dia engage secara virtual. Jadi bila dia orang engage secara virtual ni menggunakan platform seperti Zoom, Webex, dia dah memudahkan kita connect dengan orang, dengan student di Vietnam, di student di Filipina, dengan Indonesia dengan mudah. Kalau saya kalau nak cakap pasal Persatuan Global ni, ada rakan saya Sharon, Jane ni dia dah lebih berpengalaman lah, 3 tahun dalam persatuan tu. Jadi kalau saya, bagi saya engagement menggunakan media teknologi dari segi intercultural. Okey. Dia memudahkan saya lah engage dengan student-student lain melalui program-program virtual. Di mana itulah. Farhan, dari sudut collaboration ni Farhan, adakah engagement ini dia juga melibatkan mungkin business strategi ke, mungkin nak buat filem pendek bersama ke untuk dipertandingkan di mana-mana ke, atau bagaimana? Ada tak dia hingga ke stage yang mana dia pergi ke sampai ke level yang kita kata boleh collaboration yang lebih intimate lah, yang lebih mantap? Ada ke macam itu, atau sekarang ni hanya sekadar kenal-kenal dan mungkin itu akan proceed selepas itu ke, macam mana? Sebenarnya ada. Bila kita engage dengan student luar ni, kita ada cuba collab dari segi apa macam program lah, tapi kalau yang bahagian tapi mostly dia intercultural. Dia banyak melibatkan intercultural. Yelah, sebab dia banyak apa mungkin banyak culture lain yang keluar kat situ. Itu sebab betul. Mungkin itu mungkin siapa lagi yang selalu terlibat dengan aktiviti yang Jane? Mungkin Jane ada idea, Jane? Hi Doctor. Actually, I just want to talk a little bit. Like currently, we are working on a video for Toyo University because they require us to send a montage video for their video competition. So although we didn't join that competition, but we still sending a video like introduction of our school, which is UKM, and we still doing it, and we are editing it right now, and hopefully we can send them like real quick. Wow, really great. Wow, congrats for the contribution of UKM and US, our small, they call it what, small ambassador or what? We call ourselves, we name ourselves by UKM ambassadors. So if anyone interested to join, I think next semester we are open up for building up our teams again. So if you are interested, you can join us. Okay, berbalik kepada apa yang Jane bincangkan ni. Saya ingat Dr. Nurul Huda, saya ingat mungkin collaboration antara pelajar universiti, antara Dr. Nurul Huda dari UMS dan Prof Siti dari UPM pun, saya ingat kita dah, pelajar-pelajar dah kena mula untuk mencari rakan-rakan mereka dari local universiti yang mempunyai mungkin minat dan bidang yang sama, mungkin untuk diteruskan. Ada ke tak Dr. Nurul Huda mungkin di UMS, persatuan pelajar komunikasi mereka yang mana
mungkin ada terlibat dengan local punya engagement? Doktor, insya-Allah saya rasa ada, sebab kita ada kelab komunikasi. Sebenarnya untuk yang filem ni kita dah pecah dua. Filem ni di bawah Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. Dia dah ada akademi dia sendiri sebab dulunya kita bergabung bawah satu fakulti. Okey. Dan kami komunikasi, kami di Universiti Malaysia Sabah, kita menjurus kepada journalism broadcasting, yang dalam broadcasting tu dia lebih kepada TV lah dan social media. Tapi saya nampak kita ada ruang, saya rasa kita tak payah nak kecilkan skop lah doktor kan. Saya suka bila Prof Siti maklumkan, dia kata biar student explore. Betul. Kita guide dia dan selebihnya biar. Selagi dia sebab Prof kata student ni dia ada quote unquote lah lesen, macam kita kalau buat salah nanti kena. Sebab dia masih lagi pelajar dan sebagai masih lagi dalam proses untuk memperkembangkan ilmu dia, masih nak cari benda-benda yang baru. Saya rasa mungkin doktor kita boleh mulakan untuk semester hadapan, mungkin kita boleh buat seminar setengah hari doktor. Boleh. Dan pelajar yang uruskan. Boleh. Saya ingat untuk saya berpandangan macam ni. Sebab saya punya pandangan, daripada pemerhatian saya nampak setiap terutamanya pusat komunikasi lah, di pelajar-pelajar komunikasi ni, mereka memang ada persatuan komunikasi, persatuan pelajar-pelajar komunikasi, dan aktiviti mereka kebanyakannya dia tak engage dengan yang lokal punya student dalam bidang yang sama. Jadi saya ingat dah terlanjur kita berbincang tentang perkara ini, saya ingat mungkin boleh kita cuba untuk combinekan pelajar komunikasi UPM, UMS dengan UKM untuk yang first move kita. Mungkin saya boleh usulkanlah perkara ini untuk kontak, nanti mungkin Dr. Nurhuda boleh bagi kontak pelajar kat sana, dan Dr. Siti boleh bagi kontak mungkin satu pelajar daripada UPM. Macam tu boleh Prof? Prof? Boleh, insyaAllah. Kan? Nanti bagi kontak, nanti saya suruh satu pelajar saya mungkin kat sini, Faris. Oh Faris. Ya doktor, ya. Faris. Okey. Saya mungkin boleh minta saudara Muhammad Faris mungkin deal dengan sebagai wakil lah. Muhammad Faris boleh di sini untuk berbincang mungkin dengan persatuan komunikasi yang kita sedia ada. Mungkin kita boleh buat sedikit apa-apa aktiviti dengan pelajar komunikasi dari UPM dan UMS, yang mana mungkin kita boleh cuba untuk mungkin korek keluar lah apa-apa benda yang mungkin sama atau berbezanya antara kita, dan mungkin kita boleh bawa ke depan untuk jadikan asas untuk mungkin saling berkenalan, dan mungkin boleh propose apa-apa aktiviti yang melibatkan pelajar. Macam mana Bapak Farid? Dr. Azul. Table discussion. Jadi kita ada juga Dr. Azul di sini yang sekarang ini mungkin sedang bercuti kot hari ini Dr. Azul. Jadi mungkin Dr. Azul ada pandangan apa-apa Dr. Azul? Boleh utarakan? Tak ada. Okay. Boleh buat round discussion tu. Kan? Mungkin boleh lah kan. Saudara Faris, mungkin Saudara Faris ada apa-apa pandangan di situ? Saudara Muhammad Faris, dari pandangan pelajar? Bagi saya pandangan yang cukup baik daripada doktor untuk mengajukan webinar. Mungkin lebih daripada webinar pun mungkin boleh. Mungkin kita boleh, tapi tak apa, saya akan kontak Saudara Muhammad Faris selepas ini untuk dapatkan mungkin kontak daripada student daripada UMS dan UPM. Boleh macam tu Dr. Nurhuda? Okey, mungkin dia unmute. Dan Prof Siti mungkin boleh untuk seminar di peringkat pelajar yang seminar, saya rasa USM pun ada mengendalikan seminar
Saya tak pasti untuk postgraduate ke ataupun untuk undergraduate. Tapi saya rasa dia ada pernah dulu hantar poster yang dia average, dia ada buat seminar dan invite sekali lah untuk yang lain. So kita boleh juga menjemput open kepada semua communication. Betul. Lah Kan? Kita pun ada persatuan MIS kan, persatuan komunikasi Malaysia untuk akademik. Jadi kita boleh wawarkan kepada Persatuan Akademik Malaysia ni untuk setiap universiti yang ada program komunikasi ni untuk terlibat sekali lah dalam jika sekiranya kita nak buat macam ni kan. Untuk merapatkan lagi pelajar-pelajar komunikasi dan juga membuat networking lah antara universiti at local level. Sebab yalah kadang-kadang dia sama-sama pelajar pun dia tak tahu kan. Nanti dari sudut ruang tu mungkin terhad lah. Kalau ada ruang tu mungkin mereka boleh sama-sama mungkin buat discussion dan tahu isu-isu apa yang mereka perlu bincangkan dan seterusnya. Mungkin mereka boleh buatlah beberapa program kan. Mungkin kalau ada bajet boleh pergi ke Sabah boleh datang sini boleh pergi UPM macam tu kan. Jadi saya ingat itu antara perkara yang sangat menarik lah untuk pelajar-pelajar fikirkan. Mungkin mula dari kecil, tak semestinya kita calibrate benda yang terlalu besar. Mungkin ada benda yang kecil-kecil pun kita boleh, mungkin tajuk yang dibincangkan mungkin PKP dan komunikasi atau norma baru dalam komunikasi antara pelajar. Jadi perkara-perkara ini saya akan proceed untuk berbincang lah dengan Persatuan Komunikasi yang sedia ada. InsyaAllah kita akan cuba apa yang terbaik. Jadi saya ingat sampai di sini saja. Kalau ada apa-apa dari pelajar mungkin komen atau pandangan atau apa-apa usul. Kalau tak ada mungkin daripada boleh saya bagi satu pandangan untuk especially untuk young generation ni ya. Because you only memang really into technology content wise ya. Actually kita social science bagi hard sciences memang sangat memerlukan content lah, ya, daripada social science. Dan kita content provider, mereka kadang-kadang tidak boleh buat kajian selagi tak ada input social science, content lah. Contohnya macam kes kajian berkaitan dengan keselamatan jalan raya kan. Engineering boleh buat dari segi technical, computer science boleh buat dari segi apa ya. Tapi dari segi konten tu tak ada. Kita yang menyediakan konten. Begitu juga dengan kesihatan dan sebagainya kan. COVID-19 ke, doktor boleh medical doctor boleh come up with all those of vaccine. Tapi dari content wise tak ada. Yang dari segi human aspect tu ataupun apa pandangan rakyat yang menggunakan ataupun pandangan mereka terhadap vaksin tu tak ada. Kita social science yang menyediakan. Sama ada social science ni kita menyediakan kalau komunikasi dari segi informasi ataupun dari segi content dari segi sama ada dalam bentuk production ke dan sebagainya, kita boleh menyumbang pada itulah. Dan bagi pelajar-pelajar ni, anak muda ni, you are still new, sebab kata Dr. Nur Hadari juga listed sebagai student. So if you have, ini adalah peluang untuk anda untuk build your own image and reputation lah, image your own brand. Jadi bagaimana you nak create your own brand adalah melalui work performance je lah. The things that you have done, you nak buat tu, you kena buat yang terbaik because you are building your own brand. Orang tak tanya siapa you ni, apa ke dan sebagainya, tengok kerja you. Kalau kerja you elok dengan sikap, attitude and disiplin elok, the work itself will talk. The work itself will spread throughout. Jadi this is the time for you to build your own image and reputation based on your work, based on your content. Dan juga konten tu banyak lah kan. Saya tengok student saya pun macam-macam juga. Ada yang suka fotografer, buat jadi fotografer, dia pergi photoshoot, dia build dia punya business, dia ambil photoshoot untuk kenduri kahwin lah, untuk ni lah, raya lah dan sebagainya ya. Ada yang suka buat poster, dia buat poster. Ada yang suka yang buat jual-jual t-shirt melalui poster, dia buat poster. Ada yang suka menulis jadi editor, dia ambil tu, dia ambil ni ya. Ada yang suka buat video-video clips ya, dia ambil wedding dan sebagainya. Anda buat short videos, buat business dan that. Jadi banyak opportunity yang you all boleh explore based on that. Ada yang suka menulis, dia come out dengan training menulis, publication. Contohnya kan student saya, Dr. Hairul tu, dia come out, dia boleh apa? Dia boleh, in fact dia dah boleh dah buat business on training untuk menulis dan sebagainya.
So everything that you venture, actually you boleh buat or you come up with money. Because the best thing is that communication, kita as communication scholars atau practitioner, kita ada knowledge pasal communication, kita ada knowledge pasal writing, yang kita dah diajar, kita ada knowledge pasal oral communication, kita ada knowledge pasal nak buat video dan sebagainya. So the only thing, knowledge is there, itu kelebihan communication ni, the knowledge is there, tetapi bagaimana kita nak mengaplikasikan knowledge itu, dari segi content tu, untuk kita boleh come out ada business ke, to the benefit, at the end of the day kita nak buat profit lah kan, Betul. Profit and at the same time kita contribute kepada human lah kan, humanities. So bagaimana kita nak menghasilkan itu kepada profit making dan juga humanities, itu yang strategi yang kena adalah, dan kita bersyukur kerana pelajar ni you have the knowledge in communication, maknanya dah dididik, diajar dari segi perspektif communication, dan juga termasuklah banyak perspektif, masuklah intercultural communication, psychology communication, semuanya, dan bagaimana kita nak mengaplikasikan itu kepada untuk kebaikan kita sendiri dan juga humanities lah. Jadi itu yang pertama di situ saya tengok situ ialah you punya work performance, attitude, disiplin tu. Itu yang kena penting lah untuk build your own brand. Sebab you macam-macam ada brand dia sendiri, macam saya pun ada brand dia sendiri. Dr. Shahrizal pun ada brand dia sendiri. Brand kita dia accumulated dan orang perceive kita sendiri dan dia create brand kan. Jadi image and brand kita sendiri. Jadi anda pun macam itu jugalah nanti di masa akan datang ya, dan saya harap ahli-ahli dalam sini di masa 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang akan menjadi somebody lah. Ya, somebody yang kita pun turut bangga lah dengan pencapaian pelajar-pelajar kita ya. Itu je lah beberapa saya. Okay. Terima kasih banyak Prof. Kalau mungkin Dr. Nurul, kalau ada apa-apa? Dr. Nurul dah? Mungkin lain di Sabah. Ya, okey. Ada. Dr. Nurul dah, kalau ada apa-apa mungkin untuk ajar kita ni. Okey, sebab tadi terkeluar. Ni yang saya cakap. Dia 4G lepas tu tiba-tiba hilang. Okey, mungkin untuk pelajar sama juga. Boleh pada saya mungkin boleh mula berfikir untuk kolaborasi dengan pelajar di Borneo, okey. Kita ada juga UiTM, okey. Dan mungkin boleh explore lah. Saya rasa kalau orang luar buat kajian di Borneo, mungkin kita sangat menghargai, sebab mereka mungkin bukan mereka tak menghargai, mungkin mereka rasa dah benda tu dah biasa dan tak ada satu yang istimewa. Tapi bila kita orang luar datang sini, oh macam ni, dan sebenarnya banyak benda yang boleh diketengahkan menggunakan media teknologi ni untuk orang kenal. Sebenarnya bila saya kadang-kadang terasa juga bila duduk kat Sabah ni, oh nak pergi Malaysia. Bila kita cakap Malaysia tu Sabah dan Sarawak termasuk lah. Tapi dia masih beranggapan yang kita ni di luar konteks Malaysia. Ya, betul. Dan insya-Allah lah saya rasa apa yang kita cadangkan untuk kolaborasi pelajar lokal, okay, Semenanjung dan Borneo ni boleh kita usahakan, okay Doktor. Dan insya-Allah lah perkongsian tu saya rasa sangat-sangat membantu. Saya pun masih dalam proses belajar lagi Doktor. Okay, terima kasih Doktor. InsyaAllah, okay, sama. Okay. Jadi saya ingat kita habiskan di sini saja, kita tutup di sini saja, dan saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang terlibat untuk perbincangan hari ini. Dan kalau ada apa-apa yang tersalah silap tu, mohon maaf lah daripada semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih ya. Okay.